Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas kita pada hari ini, kita akan masuk bab 2, iaitu aplikasi teknologi. Dan bawah aplikasi teknologi ni ada beberapa topik. Okey, 2.1 iaitu teknologi pembuatan, reka bentuk mekanikal, reka bentuk elektrik, reka bentuk elektronik, dan juga reka bentuk aquaponik, reka bentuk makanan. Jadi kita akan pergi satu persatu topik, dan pada hari ini kita akan masuk topik teknologi pembuatan. Dan sebelum itu, kita tengok dulu video ni.
Okey, itu tadi adalah video berkenaan pembuatan produk. Jadi berkaitan dengan topik kita hari ini, teknologi pembuatan. Okey, so ini ada untuk hasil pembelajaran yang apa yang awak akan perolehi selepas belajar topik ni. Okey, kita mungkin pergi kepada 3 objektif untuk pada hari ini: mengenal pasti teknologi pembuatan produk, menghuraikan proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dan juga pembuatan moden, dan membandingkan beza teknologi pembuatan konvensional dan juga moden dalam proses penghasilan produk. So kita pergi kepada 2.1.1. Jadi ini merupakan contoh produk dan mesin hasil daripada proses teknologi pembuatan. Okey, contohnya seperti cawan, baju, berus gigi, kasut, dan ini adalah mesin membuat botol mineral. Okey, ini siapa tahu agaknya ni untuk apa? Dia berkaitan dengan sawah padi. Okey, so kita pergi pada definisi teknologi pembuatan produk. Satu, kaedah menghasilkan produk sama ada menggunakan alatan tangan ataupun mesin. Kalau kita tengok video proses membuat pensil tadi, dia menggunakan alatan tangan dan mesin. Dia guna 2 kaedah di situ. Okey, jadi terdapat 2 kaedah dalam teknologi pembuatan produk, iaitu konvensional dan juga kaedah moden. So kaedah konvensional ni dikendalikan oleh individu atau orang yang menggunakan tangan. Okey, jadi contohnya dalam gambar tu dia menukul paku, so dia lebih menggunakan tangan tanpa ada peralatan yang canggih. Kalau dia guna peralatan pun peralatan yang asas, contohnya tukul, pahat ataupun gergaji tangan dan sebagainya. Dalam menggunakan kaedah konvensional, kita perlu ada kemahiran individu. Okey, mungkin dia ada kemahiran mengecat dinding, mengetuk paku, kemahiran menyimin dan sebagainya. So jenis produk yang dihasilkan melalui kaedahnya adalah sangat terhad, sebab kita guna tenaga kerja, iaitu lebih kepada tenaga manusia semata-mata. Okey, masa yang tempoh masa untuk kita siapkan produk tersebut pun agak lama berbanding dengan kaedah moden. Okay, kaedah moden lebih menjimatkan masa, kos dan juga bahan. Dan begitu juga daripada segi penggunaan mesin yang meluas dalam kaedah moden. Okay, pembinaan produk akan menjadi lebih cepat dan tepat, dan juga dapat menjalankan banyak tugas yang berlainan. So itu adalah perbezaan antara kaedah konvensional dan juga kaedah moden. Okey, seterusnya dah terus dah. Okey, kita nak huraikan proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dan juga moden. So, proses pembuatan produk ni kita katakan sebagai satu kaedah dan teknik tentang sumber tenaga kerja, mesin dan bahan yang ada diubah untuk menghasilkan produk yang siap. So, daripada bahan mentah, kita akan hasilkan produk yang boleh kita gunakan. So, dalam peringkat pembinaan bahan, ada beberapa proses yang perlu kita lakukan, iaitu proses pemotongan. Okey, pemotongan bahan. Lepas tu kita buat proses pembinaan, tuangan, pemasangan, pembersihan dan juga kemasan. Saya rasa peringkat pembinaan bahan ni kita dah tengok dalam video pembuatan pensil tadi kan. So itu adalah dia punya peringkat pembinaannya. So ini perlu dilakukan sebelum sesuatu produk itu dapat
menekan. Ini merupakan carta alih dalam proses pembuatan, dan yang pertama sekali yang kita perlukan adalah perancangan. So, perancangan daripada segi bahan yang hendak digunakan, daripada segi tenaga kerja, dia punya kos, tempoh masa dalam menyiapkan produk tersebut, tenaga mahir yang diperlukan dan sebagainya. So, itu dalam perancangan. Dan kita akan buat kaji selidik mengenai pembuatan produk tersebut. Dan seterusnya, sudah tentulah lakaran ataupun lukisan. So, lakaran beberapa idea, perkembangan idea, dan berdasarkan lakaran akhir, barulah kita buat mockup dan juga model. So, mockup dan model tu kita akan buat penilaian dan pengujian, dan jika tiada sebarang masalah, kita akan pergi kepada pembinaan produk dan kita akan bina mengikut sama ada kaedah konvensional ataupun kaedah moden. Kalau nak gabungkan dua-dua sekali pun saya rasa tak ada masalah. So, ini adalah carta alih dalam proses pembuatan. Jadi awak boleh isi dalam modul yang saya dah sediakan. Ini merupakan contoh proses pembuatan yang menggunakan kaedah konvensional, iaitu memutar skru menggunakan pemutar skru. Jadi kita lebih guna tenaga sendiri untuk memutar skru tersebut. Meratakan permukaan kayu menggunakan ketam kayu. Oh, saya punya ni, ini sebenarnya ke bawah ya. Minta maaf lah, dia salah kat sini. Meratakan permukaan kayu menggunakan ketam kayu. Lepas tu contoh yang ketiga, memotong kayu. Ni ke sini memotong kayu menggunakan gergaji tangan, bukan gergali. Salah eja. Gergaji tangan ataupun gergaji puting. Gergaji puting ni gergaji yang pendek tu. Kita ada gergaji panjang, ada gergaji yang pendek tu. Yang gergaji pendek tu kita panggil gergaji puting ataupun gergaji kerat. Dan yang seterusnya, contoh lain adalah mengecat dinding menggunakan berus cat. So, ini adalah contoh proses pembuatan menggunakan kaedah konvensional. Ini adalah proses pembuatan menggunakan kaedah moden pula. Kalau tadi guna pemutar skru, yang ini kita guna pemutar skru tanpa wayar ataupun kita panggil cordless screwdriver. Cordless screwdriver kita guna tenaga elektrik lah, guna bateri. Melicinkan permukaan kayu menggunakan mesin pelas. Mesin pelas menambah pun mesin menggunakan tenaga elektrik. Memotong kayu menggunakan mesin gergaji, dan juga mengecat menggunakan mesin penyembuh cat. So, ini contohlah mesin penyembuh cat. Jadi lebih mudah dan lebih cepat bila buat kerja menggunakan kaedah moden. Seterusnya kita nak membanding beza teknologi pembuatan konvensional dengan moden. So, di sini adalah antara aspek elemen perbezaan yang kita lihat dalam perbandingan antara konvensional dan moden, iaitu daripada segi aspek masa, hasil, kos, tenaga kerja, kualiti, kuantiti dan juga estetika. Macam mana kita nak banding beza daripada 8 aspek, betul ke 8? 7 aspek kita nak bezakan antara konvensional dan moden. So, daripada aspek masa, kita tengok daripada segi berapa lama dia nak siapkan, sama ada lama ataupun cepat. Jadi konvensional lama untuk disiapkan, manakala moden dapat disiapkan dengan cepat. Daripada segi aspek hasil pula, kita tengok daripada segi bentuk produk tersebut sama ada tidak seragam ataupun seragam. Jadi kaedah konvensional bentuknya tidak seragam, dan kaedah moden bentuknya seragam antara satu sama dengan yang lain. Tidak seragam ni maksudnya macam
tidak tak sama sangat lah. Bentuk seragam ni macamnya bentuk yang sama. Okay, kalau kita kata pakai baju seragam, so pakai baju yang sama, itu maksudnya. So kos, daripada aspek kos, kos pembuatannya yang tinggi, maksudnya daripada segi tengok kos tinggi ataupun rendah. Okay, so kaedah konvensional kos pembuatannya tinggi, dan kaedah moden pula kosnya rendah untuk pengeluaran berskala besar. Okey, daripada segi aspek tenaga kerja, kita tengok kepada dia punya kemahiran. Okey, konvensional kita perlu kemahiran mereka bentuk yang tinggi. Okey, manakala kalau kaedah moden pula kita perlu kemahiran seseorang itu untuk mengendali mesin. Okey, beza di situ. So daripada aspek kuantiti, daripada segi aspek kuantiti, kita tengok kuantiti pengeluaran. Kalau konvensional, kuantitinya terhad. Moden pula, kuantitinya banyak. So, terhad dan banyak. Pada segi aspek kualiti, kualiti tiada piawaian yang tertentu. Manakala kalau kita guna kaedah moden, kita ada piawaian yang telah ditetapkan, sama ada produk tersebut boleh selamat digunakan ataupun tidak. So daripada segi aspek estetika pula, kita tengok daripada nilai estetiknya, seninya, ataupun kita panggil apa ya, nilai seni lah, nilai kemasan, begitulah. Kita tengok tinggi dan terhad. Jadi bagi kaedah konvensional, nilai estetikanya tinggi, dan untuk kaedah moden, nilai estetikanya adalah terhad. Okey, jadi itu adalah antara dua kaedah teknologi pembuatan, iaitu proses pembuatan konvensional dan juga moden. So awak boleh isi dan lengkapkan modul yang saya bagi, dan kita akan sambung seterusnya pada kelas yang akan datang. Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.